Assalamualaikum dan salam sejahtera. Grandstand pukul 3 petang anda bersama saya Syuhaimi Muhammad untuk mengikuti perkembangan banjir di beberapa buah negeri. Baik saudara, sebelum ke laporan lanjut berkenaan banjir, kita lihat dahulu statistik terkini banjir yang melanda seluruh negara sehingga pukul 1 tengah hari tadi. Keadaan banjir semakin pulih di kebanyakan negeri. Secara keseluruhan, penduduk di pusat-pusat pemindahan kini menurun kepada 26,926 orang di Kelantan, Pahang dan Perak berbanding 27,108 orang pagi tadi. Keadaan bertambah baik di Kelantan kini dengan hanya 3,984 orang penduduk masih berada di pusat pemindahan. Hanya 4 jajahan yang masih dinaiki air. Di Pahang terdapat 18,171 penduduk masih berada di pusat pemindahan. 4 daerah di Pahang kini masih belum pulih sepenuhnya iaitu di Jerantut, Kuantan, Lipis dan Temerloh. Dan di Perak pula 5 daerah masih dilanda banjir dengan jumlah penduduk dipindahkan 4,771 orang. Dan saudara, ketika ini tumpuan semua pihak terarah kepada usaha-usaha yang perlu dibuat selepas pasca banjir. Di Jerantut Pahang misalnya, salah satu kesan buruk pasca banjir di daerah itu ialah kerosakan madrasah yang menyebabkan pelajarnya terpaksa menetap di pusat pemindahan meskipun banjir telah surut. Namun pelbagai bantuan disalurkan dan lebih bantuan diharapkan bagi membina semula pusat pendidikan agama tersebut. Laporannya bersama wartawan Mohan Jinasami. Silakan Mohan. Terima kasih rakan penyampai di Angka Sepuri. Hari ini merupakan hari ketiga saya berada di Jerantut bagi mereka liputan terkini banjir dan situasi selepas banjir. Dan statistik banjir di seluruh Pahang ialah 18,239 mangsa banjir yang masih ditempatkan di 89 pusat pemindahan. Bagi Jerantut pula, 505 mangsa banjir masih ditempatkan di 3 pusat pemindahan. Dan angka bagi jumlah mangsa banjir bagi negeri Pahang semakin menurun dan ia memberikan satu kesan positif kepada mangsa banjir untuk pulang ke rumah masing-masing. Walau bagaimanapun, kesan selepas banjir memang memberikan satu kesan yang amat negatif kepada mangsa banjir. Seperti yang kita dapat lihat di sekeliling saya ini. Saya ini ketika ini berada di salah sebuah madrasah di Jerantut di mana kesan banjir telah menyebabkan pondok-pondok sekolah agama ini telah hampir roboh dan juga di belakang saya terdapat sebuah pondok yang terhempap di atas satu lagi pondok. Jadi untuk membaiki madrasah ini supaya ia kembali menjadi pusat pendidikan agama, kita bersama dengan ahli parlimen daripada Jerantut iaitu Tuan Haji Ahmad Nazar Idris. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kami. Jadi Tuan Haji mungkin boleh menjelaskan bagaimana Tuan Haji ingin membantu semula untuk memulihkan keadaan di madrasah ini. Pertamanya saya menyeru pelbagai lapisan masyarakat untuk sama-sama membantu membangunkan semula madrasah ini kerana dianya dibuat oleh persendirian. Yang kedua, saya akan duduk bersama dengan pihak madrasah mencari jalan apakah bentuk pembangunan yang sesuai yang kita akan bangunkan semula di kawasan ini supaya ianya selaras dengan keadaan suasana pondok ini sendiri. Kerana kalau kita tengok ada 100 unit ataupun 100 pintu yang terdiri daripada 50 buah rumah ni boleh dikatakan langsung tak boleh digunakan. Jadi sudah pastilah sebagai satu institusi yang menarik perhatian ramai pihak di Jerantut ini perlu kita bangunkan semula, insyaAllah. Jadi Tuan Haji, buat ketika ni di manakah pelajar-pelajar madrasah ditempatkan buat sementara? Buat masa ini pelajar ni masih lagi ditempatkan di pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Pedah yang berhampiran. Dan mereka ini setakat ini pihak pengurusan ustaz sendiri akan berusaha untuk menempatkan mereka di surau madrasah ni lah mungkin selepas ini. Sekiranya mereka tidak lagi diperlukan di pusat pemindahan, tapi saya akan berusaha agar mungkin kita boleh tumpangkan dulu di balai raya ke dan sebagainya ni, mana-mana ada institusi yang tidak mengganggu perjalanan sekolah. Begitulah tadi penjelasan daripada ahli parlimen Jerantut mengenai bantuan-bantuan dan berbagai jenis saluran bantuan yang akan disalurkan kepada sekolah madrasah ini supaya ia dapat berfungsi semula sebagai pusat pendidikan agama kepada golongan pelajar di daerah Jerantut ini. Jadi sekian saja laporan saya daripada daerah Jerantut. Sebarang liputan terbaru akan saya bawakan kepada anda secara langsung. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angka Sepuri. Silakan. Baik, terima kasih Mohan. Itu di Jerantut Pahang. Dan kita beralih di Kelantan pula. Banjir besar yang melanda negeri itu terutama di Kuala Krai
Gua Musang, Pasir Mas meruntum hati seluruh rakyat negara ini. Ramai antara kita hanya mampu memandang namun tidak berupaya membantu sama kerana kekangan-kekangan yang ada. Namun di sebalik kepayahan itu muncul wira membantu mereka terjejas banjir. Jadi bersama saya di talian ketika ini seorang wira yang tidak perlu didendangkan lagi, juga seorang sukarelawan banjir dan juga seorang pakar motivasi, Raja Syamri Raja Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Jadi di mana sekarang lokasi sebenarnya? Saya Abang Raja sekarang ni baru saja keluar daripada Kampung Manjur, Kuala Kerai dan melihat melawat mangsa-mangsa banjir dan memberikan bantuan sekadar yang termampu. Okay, sekarang ni Abang Raja baru saja keluar daripada kawasan tersebut dan sedang menuju ke Bandar Kuala Kerai sekarang dalam perjalanan. Okey, baik. Saya juga sempat, malah saya salah seorang daripada 369,583 pengikut laman Facebook Abang Raja lah. Okey, jadi setiap kali dimuat naik status, semua banyak mendapat like dan juga komen dan saya difahamkan 400 message inbox masih juga belum berbalas oleh Abang Raja. Jadi okey, jadi 4,000 ya, 4,000 inbox message. Jadi saya tertarik dalam satu status juga yang sebelum ini dimuat naik oleh Abang Raja ya, yang antara lain nyatakan tiada perkataan yang dapat digambarkan. Malah saya sendiri yang menyaksikan menerusi kaca-kaca TV, media-media sosial menyifatkan ada rahmat di sebalik bencana ini. Jadi bagaimana dari segi pemerhatian? Sangat besar rahmatnya. Yang saya boleh kongsikan yang kongsikan dengan semua penonton RTM sekarang ni, antara rahmat yang saya tengok adalah dengan ada musibah banjir ni, kita rakyat Malaysia bersatu hati. Kita semua turun untuk membantu tanpa mengira warna kulit. Saya yang berada di pusat pemindahan bantuan banjir kami sediakan ini, kita dapat bantuan daripada Thailand, daripada seluruh negeri datang membantu. Yang mana benda tu kita nampak, ya Allah, mulianya hati rakyat Malaysia ini kalau kena caranya, subhanallah. Dan kita juga dapat melihat kalau sesiapa yang ada ke lapangan, datanglah untuk melihat kesan banjir ini kerana ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa dan musibah ini menjadikan kita rasa sangat kagum dengan kuasa Allah. Begitu besar air itu kalau didabung, kalau siapa pernah tengok Gunung Setong, siapa naik ke Gunung Setong, kita akan dapat tengok air itu seolah-olah sama level dengan paras puncak gunung. Seolah-olah, dan kita merasakan, ya Allah, hebatnya kuasa Tuhan. Saya baru saja keluar daripada Kampung Manjur, Kuala Kerai, salah satu daripada kawasan yang teruk. Bukan saja satu di sana, tapi masih lagi tempat lain pun masih ada banyak yang teruk. Tapi Kampung Manjur ini antara yang sangat terkesan. Yang saya kagum adik bila kita sampai di sana, mereka sangat reba dengan apa yang berlaku, tidak saling menyalahkan, malah mereka sangat sopan menyambut kedatangan kita. Sangat rendah diri. Mereka tanya apa barang yang boleh, apa barang yang dibawa, boleh tak kami tolong kami sikit. Mereka tidak kata kecewa, tidak. Mereka nampak ceria tapi mengharapkan orang luar datang membantu, berikan mereka sokongan. Tapi itu saya kagum dengan kekuatan dalamannya yang sebegitu. Ya. Okey, dalam 10 jam yang lalu juga Abang Raja ada memuat naik satu lagi status ya, yang antara lain menyatakan bila pergi sampaikan bantuan, dekatilah mangsa, berbual dengan mereka, dengar rintihan mereka, ambil maklumat dan share. Jangan just bagi dan tinggal. Kerana di sini adakah sukarelawan sekarang ini yang datang ke lokasi-lokasi mangsa banjir ini hanya datang menghulurkan bantuan dan meninggalkan, ataupun ada perkara-perkara lain yang boleh dikongsikan? Ya, ada bantuan-bantuan yang datang ini daripada banyak kumpulan Banyak kumpulan. Ada yang datang secara personal, drive sendiri daripada KL, ada yang datang secara berkumpulan, ada yang datang di bawah jabatan. Ya, saya melihat ada segelintir mereka yang terlibat dalam proses bantuan banjir ini sekadar datang bawa dengan lori, dengan trailer, dengan pick up truck, drop barang-barang itu di pusat-pusat kumpulan banjir dan belah begitu saja kan. Bila begitu mereka tak dapat ambil iktibar, tidak dapat belajar daripada musibah ini. Saya rasa musibah ini bukan untuk bangsa banjir sahaja, tapi juga untuk kita semua rakyat Malaysia untuk mengambil iktibar. Kalau kita dapat ada masa lapang, saya rasa amatlah bertuah dapat pergi menghampiri mangsa banjir, beri sendiri bantuan, peluk mereka, pegang mereka, tanya apa yang boleh dibantu lagi, dengar rintihan mereka, berapa lama mereka berada di atas bukit,
Berapa lama mereka kelaparan, bagaimana mereka survive, apa yang mereka makan, mereka minum air daripada tempurung kelapa yang menampung susu getah, susu di pokok-pokok getah tu. Bagaimana mereka minum air hujan yang ditakung dalam tempurung kelapa. Jadi benda ni akan menjadikan kita sangat mengisafi dan sangat bersyukur dengan nikmat Allah yang Allah bagi pada kita, yang tidak Allah bagi pada orang lain. Sebab tu saya menyeru, bagilah sendiri kepada mangsa kalau berpeluang, bukan sekadar drop barang-barang bantuan dan belah begitu saja. Sangat merugikan. Okey, 4 jam yang lalu pula Abang Raja ada memuat naik gambar seekor ular lah kalau diikutkan. Jadi sukarelawan sekarang diminta berhati-hati kerana kalau semalam juga dimuat naik tentang kemalangan yang menimpa salah seorang sukarelawan, tapi kali ini bencana itu juga boleh datang daripada haiwan-haiwan berbisa, apatah lagi selepas banjir ni. Banjir yang kali ini, adik, banjir kali ini bukan sekadar banjir biasa, tetapi dia banjir lumpur. Bila banjir lumpur, ada setengah tempat tu lumpur sampai mencecah ke paras lutut ataupun atas pada paras lutut. Bila begitu, proses pembersihan ini akan jadi sangat lambat. Sangat lambat. Dia pembersihan yang memakan masa ini akan menyebabkan macam-macam lah haiwan-haiwan yang berbahaya, macam ular dan sebagainya, yang banyak-banyak yang saya sangat risaulah kepada sukarelawan. Betul kepada sukarelawan yang nak datang, baik secara persendirian atau secara berkumpulan, pastikan keselamatan diri sendiri, sama ada masa memandu, sama ada bermasa-masa berada di lokasi kejadian. Jaga diri masing-masing secukupnya. Jangan nanti lain yang kita nak buat lain pula yang terjadi. Betul. Ya, betul. Okey. Jadi dalam peringkat inilah yang penting sekarang ni untuk mengatasi trauma kepada mangsa-mangsa yang terlibat dengan banjir. Malah saya juga melihat sebenarnya kekuatan bagi mangsa-mangsa yang terlibat dengan banjir ini juga adalah datangnya daripada kelemahan yang mereka hadapi pada ketika ini. Jadi dalam perkara ini, bagaimana untuk bagi pandangan Abang Raja lah, bagi mangsa-mangsa banjir ini mengatasi kelemahan untuk mereka sama-sama bangkit dalam tempoh pasca banjir ini? Yang pertama, mereka kena bersama. Mereka tak boleh bersendirian. Kalau mereka bersendirian, mulalah datang hasutan syaitan. Nak jadi sedih, nak jadi marah orang tu, marah orang ni, dengki dengan orang tu, dengki dengan orang ni. Mereka kena bersama. Di Kampung Manjil contohnya, yang saya baru saja balik dalam masa 5 minit yang lepas. Mereka duduk bersama. Mereka duduk bersama, masak bersama, mereka susah bersama. Ada satu kemah tu dibuat, ada satu tim sukarelawan saya, Hilmi dari KL. Mereka buat kemah-kemah yang warna biru tu 5-6 hari yang lepas. Saya pergi sekarang, sekejap tadi saya tengok 5 keluarga duduk di bawah satu kemah. Mereka bersama, bersatu hati. Kesedihan akan dapat diatasi bila kita bersama-sama. Yang kedua, sokongan daripada semua pihak lah datang untuk membantu. Sekarang ni fasa kita berada di fasa yang kedua. Kalau saya dengan tim sukarelawan saya katakan kita sekarang berada di fasa kedua, itu fasa cuci. Kita tak mampu nak cuci semua rumah-rumah mangsa. Sebab rumah mangsa yang terlibat, saya rasa beribu-ribu rumah yang terlibat. Dan ada beratus rumah yang memang total loss. Kita tak mampu nak cuci rumah-rumah ini. Kita sekarang ini merancang untuk memulakan cuci masjid atau surau dahulu. Sebabnya pada pandangan saya, bila surau dan masjid dapat dicuci, mereka ada satu pusat berkumpul setempat untuk kita mudah mengagihkan barang bantuan, mudah untuk kita tengok siapa yang sakit, mudah nak buat bancian dan sebagainya. Ya. Okey, jadi cuci sekarang ini kita nak cuci di masjid. Supaya dapat mereka solat, dapat kekuatan dalaman mereka dapat dibina dengan cepat. Ya. Bukan, sebab saya percaya kalau kita belajar daripada Jepun dulu, Jepun mereka tidak terus rebuild infrastruktur, tapi mereka tekankan rebuild dalaman spiritual dulu apabila setelah selesai fasa yang pertama. Jadi saya cuba laksanakan benda itu di lokasi-lokasi kejadian bersama sukarelawan-sukarelawan yang datang membantu ramai ini. Kita mulakan proses mencuci masjid supaya mereka dapat solat, mereka dapat bersama-sama dalam satu rumah Allah. Bantuan dapat dihantar ke satu tempat dengan lebih tersusun. Itu yang saya rancangkan sekarang. Jadi saya juga difahamkan sebenarnya dan menerusi media-media sosial, kebanyakan mangsa-mangsa banjir juga kini ada yang pasrah, malah duduk masih lagi merenung nasib masa depan. Adakah pemerhatian itu juga disaksikan sendiri oleh Abang Raja? Ya, saya akan naikkan gambar-gambar yang mereka merenung masa depan. InsyaAllah malam nanti suka sekembalinya saya ke pejabat ataupun ke markas nanti, ke pusat bantuan banjir. Memang ada segelintir, saya rasa bukan segelintir lah, kebanyakan daripada mereka macam masih trauma dengan apa yang terjadi. Even saya tanya tadi apakah perancangan selepas ni, dia kata saya tak tahu apa-apa perancangan. Sekarang ni saya serah kepada Allah Ta'ala, saya rasa nak mati pun ada yang kata begitu. Mereka macam blank, mereka tak tahu apa dia nak buat, bangun pagi tak tahu apa nak buat, mereka macam terus
menunggu saja hari-hari itu berlalu begitu saja. Perkara seperti ini amat berbahaya ya jangka masa panjang. Ia boleh mendatangkan kesan psikologi kepada ketemaan anak kecil ya, kesan masalah kepada pembentukan keluarga ya. Itu memang betul yang ditulis dalam Facebook saya itu memang betul. Okey, baik. Apa pun sebenarnya lagi 4 hari untuk sesi persekolahan bermula dan tadi Abang Raja sendiri menyatakan dalam pasca yang seterusnya untuk mencuci masjid dan pelbagai tempat yang lain. Bagi sekolah-sekolah ni bagaimana? Adakah untuk 4 hari sebelum sesi persekolahan ini dimulakan segalanya telah terurus dan bagaimana pula emosi, psikologi kanak-kanak dan juga mereka yang akan memulakan sesi persekolahan? Ya. Saya sempat bertanya beberapa orang kanak-kanak tadi yang saya jumpa, adik nak sekolah tak? Mereka kata nak sekolah. Tapi macam mana persiapan sekolah, macam mana? Dia kata saya tak ada apa-apa dah nak fikir pasal persiapan sekolah, semua dah tak ada. Saya nak pergi sekolah macam ni je. Jadi Alhamdulillah lah, saya rasa dengan mereka nak ke sekolah, tapi saya tak pastilah macam mana nak ke sekolah. Sebab kalau di SMK lalu tu, air dua-dua tingkat bangunan tu hanya tingkat 3 saja yang tak mencecah air. Saya percaya peringkat sebulan 2 ni amat sukar lah. Mereka akan melalui jalan sukar. Mungkin kita sama-sama kena mula berfikir. Mungkin kita boleh buat sekolah, penempatan sekolah sementara atau apa saja metod lah supaya mereka dapat melalui sesi persekolahan yang normal di tempat yang bersih, di tempat yang selesa. Ataupun mungkin kita sama-sama fikir lah macam mana nak fully utilize kita punya resources supaya anak-anak ini kawasan-kawasan terutama yang kawasan yang mana total loss seperti di Mani Urai, di Manjur, yang mana mereka memang hilang segala-galanya supaya mereka dapat bersekolah seperti biasa. Saya percaya kalau dengan kerjasama semua orang tak mustahil benda ni boleh buat insya-Allah. Oh, InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak Abang Raja kerana bersama kami Grandstand. InsyaAllah kami akan undang Abang Raja terus di studio untuk kita berkongsikan pengalaman. InsyaAllah adik minta maaf banyak tak reply message adik. Okey. Baik, sekali lagi terima kasih. Baik, demikian tadi saudara perbualan saya menerusi telefon bersama Raja Syamri Raja Hussein, seorang sukarelawan, malah seorang wira yang tidak perlu didendangkan lagi, malah seorang pakar motivasi. Jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Anda masih lagi bersama saya Syuhaimi Muhammad dalam Grandstand jam 3 petang. Dan saudara, penduduk terjejas banjir dinasihatkan supaya mengenakan pakaian perlindungan yang sesuai ketika proses pembersihan kawasan terjejas banjir dan ketika berada di pusat-pusat pemindahan. Ia berikutan keadaan semasa bencana memudahkan penyakit berjangkit terutama yang dikesan kerap berlaku ketika ini iaitu penyakit pernafasan paru-paru. Menurut Ketua Sektor Penyakit Cegah Vaksin PPKA Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Rohani Jahiz, penyakit itu mudah dihidapi apabila kesan debu dari lumpur masuk ke dalam paru-paru selain virus yang diperolehi daripada bawaan air kotor. Berikutan kawasan penempatan yang padat dan sesak, bakteria atau virus berkaitan penyakit ini mudah berjangkit. Semua orang sebenarnya berisiko untuk mendapat acute respiratory infection, tetapi risikonya lebih tinggi kepada kanak-kanak dan juga orang tua dan juga mereka yang ada penyakit immunocompromised yang sistem pertahanan tubuh dia kurang, sebab gulungan ini memang sistem pertahanan dia kurang baik dan dia mudah mendapat jangkitan. Penyakit berjangkit ketika bencana banjir adalah penyakit yang biasa dihidapi namun tipis untuk menyebabkan risiko maut. Kejadian banjir teruk baru-baru ini bukan sahaja mengakibatkan kesan fizikal dari segi kemusnahan dan kehilangan harta benda, malah turut mengakibatkan tekanan perasaan dan trauma yang mendalam di samping jangkitan penyakit. Jadi Grandstand pukul 3 juga sempat menghubungi Dr. Nur Faizah Ali. Beliau merupakan seorang pegawai perubatan
dari Jabatan Perubatan Psikologi dan Tingkah Laku UiTM yang turut mengikuti misi bantuan banjir baru-baru ini. Di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Dr. Nur Faizah. Ya, saya. Seminggu ya dah pun kembali bertugas. Jadi pastinya masih lagi mengingati ya, masih juga ada kesan-kesan trauma sedikit sebanyak bila menyaksikan sendiri bencana yang dikatakan paling teruk sehingga kini. Doktor. Ya, betul tu. Sebab walaupun yang macam cakap tadi, saya dah seminggu lebih dah kembali bertugas daripada misi bantuan banjir di Kelantan. Dah seminggu lebih berlalu, tetapi kesan tu masih ialah terngiang-ngiang di kepala ni apa yang kita saksikan dekat sana. Dan walaupun dah seminggu dah balik, tapi usaha-usaha untuk kita membantu dari segi pelbagai cara masih diteruskanlah walaupun saya sudah kembali bertugas di sini. Okey, mencuplik sedikit sebanyaklah apa yang masih bermain di tubir mata doktor sendiri ya. Apa agaknya antara pengalaman ataupun kenangan yang betul-betul masih lagi berbekas di sanubari? Itulah, saya dah mula involve dalam misi bantuan banjir ni sejak tahun lepas. Maknanya di Pahang kan. Tahun lepas kalau kita masih ingat lagi, agak teruk juga. Tetapi berbanding dengan pengalaman saya tahun ni amat berbeza sekali. Masih lagi saya ingatlah masa saya dan Datuk Mas Emiati Ketua Pergerakan Puteri UMNO menjejak kaki ke Kuala Krai dengan menaiki helikopter. Kami disambut dengan orang kata dengan pelukan dan tangisan penduduk Kuala Krai di kawasan pemindahan banjir itu. Jadi walaupun sebelum tu ada juga kita ke Kota Baru, ada ke tempat-tempat lain, tapi reaksi yang kami terima di Kuala Krai amat berlainan sekali. Tangisan dan luahan perasaan mangsa-mangsa banjir di sana amat menusuk, orang kata menyayukan jiwa lah. Lepas tu dalam perjalanan kami menaiki 4-wheel drive dalam perjalanan untuk ke penempatan tu, kita dapat saksikan dekat situ betapa semua it's a total destruction of Kuala Krai. Jadi kita masa perasaan saya masa tu umpama ini dekat Malaysia ke ni, rasa macam tempat kita berada di tempat yang lain yang hanya kita saksikan di kaji-kaji TV saja kan sebelum ni. Jadi sepanjang kita orang kat sana memang kita orang mana sempat kita buat dengan memberi bantuan perubatan, yang mana ada yang luka, ada yang terpatah jari semua, kita buat bagi bantuan. Dan pada masa yang sama kita cuba juga untuk mendengar luahan, mendengar rasa kecewa, rasa kehilangan mereka tu. Tapi yang itulah, jadi selepas saya ada buat kat sana ada 2-3 kali trip. Jadi saya ingat kali terakhir di Kuala Krai bila kita orang naik balik untuk berlepas tu, berat rasa hati ni memang tak digambarkan lah. Maknanya kita nak meninggalkan macam tak sampai hati nak meninggalkan mangsa-mangsa tu. Dan dalam kapal terbang, dalam heli tu memang semua senyap, total silence sebab mengenangkan apa yang kita orang dah tinggalkan. Dan bermain-main juga lah apa lagi yang boleh kita bantu. Itulah pengalaman yang orang kata lain lah, sebelum ni tak pernah dapat dirasai. Okey, sebentar tadi saya juga sempat berbual bersama dengan Yang Mulia Raja Syamri malam tadi ketika bersiaran juga ya, antara rakan-rakan wartawan yang berada lokasi sendiri menyatakan bahawa kebanyakan mangsa-mangsa banjir ni berada dalam keadaan trauma, masih lagi memikir untung nasib mereka bagi membangunkan semula kehidupan. Jadi berdasarkan kepakaran yang dimiliki oleh doktor sendiri dalam bidang psikologi, bagaimana agaknya untuk mangsa-mangsa banjir? Kalau kita ikutkan 200,000 secara keseluruhannya, lebih ya 200,000 yang terlibat dengan bencana banjir ini, doktor. Yalah. Betul lah. Yang kata bencana yang paling besar ni bila kita berhadapan dengan apa-apa bencana, selain daripada kesan-kesan fizikal, kesan mental dan psikologikal pun memang amat akan meninggalkan kesan yang mendalam lah. Jadi dalam reaksi-reaksi para petugas dan khasnya mangsa-mangsa, trauma tu memang dialami, tapi kita kena identify ada reaksi-reaksi yang orang kata normal tau dalam kita menghadapi trauma ni. Contohnya macam kita rasa terkejut, rasa takut, sedih, macam cik cakap tadi, rasa tak percaya, macam mana nak rasa fikir balik, macam mana nak bina balik kehidupan. Itu adalah perkara yang normal.
Tetapi sepatutnya selepas beberapa minggu, selepas keadaan kembali pulih, perasaan ini akan patutnya lebih menjadi lebih baik dan patutnya boleh menjalani kehidupan seperti biasalah. Tapi ada sesetengah antara mangsa dan juga pekerja sukarelawan dan pekerja-pekerja yang involved dengan misi bantuan banjir ni, kesan trauma ni berpanjangan. Jadi bila perpanjangan lebih daripada orang kata lebih daripada 3, 4, 5, 6 minggu, benda tu menjadi tidak normal. Jadi kadang-kadang timbul kemurungan, rasa dah tak boleh lagi, macam dah putus harapan untuk carry on dengan life. Dan ada setengah orang tu dia jadi tak boleh tidur, fobia, yes. So dalam untuk orang dewasa, dia punya cara trauma dia more kepada loss, maknanya kehilangan semua harta benda, orang tersayang, mana yang ada kematian kan. Dan dengan jadi mereka akan, kita kena bantulah mereka dari segi ni dengan maknanya dengan offer psychological support, maknanya untuk mendengar luahan hati mereka dan memberi nasihat-nasihat yang tertentulah. Kepada orang tua. Jadi dua perkara sekarang ni, doktor, ya, yang kita lihatlah, trauma, satu lagi fobia pada air selepas ini mungkin boleh berlaku kepada kanak-kanak, ya, malah orang dewasa juga. Jadi untuk mengatasinya juga pendekatan perlu, malah pihak Kementerian Kesihatan pastinya akan memainkan peranan, malah bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam bidang psikologi juga akan turun padang selepas ini. Namun saya melihat juga dari segi kategori trauma, doktor juga mengakui tadi, ya, terdapat perbezaan di kalangan kanak-kanak, kemudian orang dewasa, warga emas, lelaki, perempuan. Kategori trauma, fobia itu berbeza. Jadi dalam tempoh yang agak singkat ini, bagaimana untuk mereka memulihkan semangat itu sendiri? Jadi untuk memulihkan semangat ni, kita boleh ada 3 pendekatan lah, ya. Kalau kita boleh tengok daripada aspek behavioral, maknanya cara kelakuan kita, spiritual dengan psychological. Jadi behavioral ni kita boleh mempraktikkan. Maknanya orang dewasa ke kanak-kanak ni kita boleh ajar untuk mempraktikkan relaxation teknik. Contohnya menarik nafas dalam-dalam dan melepaskannya pelan-pelan keluar. Dan membayangkan tempat-tempat yang kita selesa. Jadi dari segi spiritual, sebab kebanyakan orang di Kelantan semua beragama Islam. Jadi zikrullah, buat sembahyang sunat, itu pendekatan terbaik, berdoa, itu yang paling terbaik sekali. Dan kita ada advantage dari segi macam tu. Dan psychological pula, kita boleh buat macam perbincangan antara individu dan juga secara berkumpulan. Berkumpul ramai-ramai, share secara sihat apa perasaan mereka dan membantu macam untuk mengajar cara yang sihat untuk mengatasi dia punya fobia tu. Dan untuk kanak-kanak pula, untuk kanak-kanak particularly Okey, doktor, terima kasih. InsyaAllah kita akan menghubungi lagi dari semasa ke semasa untuk kita mendapatkan perkongsian dalam usaha untuk kita sama-sama membantu mereka, ya, selain daripada doa dan semangat yang kita titipkan secara dari jauh kepada mangsa-mangsa banjir yang terlibat. Jadi terima kasih sekali lagi, doktor. Sama-sama. Okey, sama-sama. Okey. Jadi itu dia, saudara, antara lain pengalaman yang dapat kita cungkil, dapat kita bawakan untuk kita kongsikan bersama-sama bagi membantu mangsa-mangsa banjir, apatah lagi dalam tempoh pasca banjir ini. Trauma, malah sedikit sebanyak fobia juga akan sentiasa ada di kalangan mangsa-mangsa yang terlibat dengan banjir ini. Baik, seterusnya, saudara, kita akan lihat juga sepintas lalu nanti dalam berita-berita semasa RTM untuk kami bawakan yang terkini dari lokasi-lokasi banjir dalam tempoh pasca banjir. Dan jangan lupa malam nanti Lanskap Khas akan bersama dengan Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Sabri Cik sendiri yang akan hadir dalam berkongsi pengalaman, kerana beliau antara Yang Berhormat Menteri yang ada sebelum, semasa dan selepas bencana banjir. Semuanya dalam Lanskap pukul 9.05 malam. Jadi saudara, sekian saja untuk Grandstand pukul 3 petang ini. Dan jangan lupa semasa 4 akan sekali lagi bersama saya. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Biar hujan ku reda, biar angin ku gagah, biar awan ku tara. Itu semua tidak ku endah. Nun di bawah, ramai orang mengharap bantuan, mengharap ihsan, walau digugur secepis makanan. Tekad dan semangat setia menemani,
melaksana niat suci nan murni tanpa menghirau bahaya bakal dihadapi. Namun percayalah, semuanya kerana Ilahi.